disesali oleh sesiapa pun yang beriman. Sebutkan dalam sebuah hadis, apabila ahli syurga memasuki syurga, melihat segala nikmat yang ada di dalamnya, maka mereka semua rasa berpuas hati dan berbaloi dengan apa usaha yang mereka lakukan di dunia ini, dan tidak ada penyesalan sama sekali, kecuali satu perkara sahaja yang mereka menyesal. Iaitulah mereka menyesal ketika di dunia dulu mereka tidak memperbanyakkan duduk di dalam majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Jadi orang yang masih duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang ada ingat pada Allah, mereka ni adalah orang yang mendapat keberuntungan besar di dalam syurga, sehingga kan tak ada benda yang dia menyesal kecuali dia tak tambah banyak lagi duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima majlis kita pada malam ini dan jadikan dia asbab untuk kita masuk dalam syurga tanpa hisab. Baik, pertama sekali kita hadirkan dulu niat nak belajar semata-mata kepada Allah. Belajar ni mana boleh, belajar seorang-seorang boleh, duduk rumah buka YouTube pun boleh. Tapi tak sama dengan menghadiri majlis. Majlis ni datang daripada perkataan jalasa. Jalasa ni maksud dia duduk. Duduk. Ingat apa? Jelas. Duduk. Kalau kita nak suruh orang duduk, bahasa Arab sebut ijlis, ya. Jalasa ni duduk. Yajlisu, dia duduk. Majlis maksudnya tempat di mana orang ramai duduk-duduk. Kan? Majlis tahlil, majlis ilmu, majlis zikir, majlis apa pun majlis, duduk majlis bahasa Arab. Jadi dalam majlis ilmu ni dia ada dua fadilat, ada dua kelebihan. Satu, mempelajari ilmu, situ dapat pahala. Satu lagi, duduk di dalam majlis itu dapat pahala yang berasal. Sebab tu macam saya kata tadi, kalau nak belajar seorang pun boleh, tapi dia tak dapat pahala majlis. Dia tak dapat pahala duduk di dalam kelompok kaum muslimin yang berkumpul untuk mendapat keredaan Allah. Dalam satu hadis yang lain diceritakan bahawa di padang mahsyar nanti sangat panas, seperti matahari sedengkar di atas kepala. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan mereka di bawah naungan arash. Ada bayangan yang kita boleh berteduh. Salah satu golongan daripada 7 golongan itu ialah mereka yang bertemu di dalam majlis dan berpisah kerana Allah. Hadir ke majlis orang-orang Islam, dia datang semata-mata kerana Allah, dan nanti berpisah pun kerana Allah juga. Itulah majlis ilmu, majlis zikir, majlis agama. Sebab kalau majlis dunia, dia ada tujuan lain selain Allah. Kan? Datang berkumpul sebab nak terang pasal bisnes ke apa ke. Dia ada tujuan lain selain daripada Allah. Tapi kalau datang ke surau masjid, memang datang kerana Allah. Kan? Memang orang yang duduk dalam majlis ilmu ni datang kerana Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita tolong dalam golongan tu. Golongan yang lain disebutkan dalam hadis tu, daripada 7 golongan tu, salah satunya lagi ialah mereka yang sering berulang alik ke masjid ataupun surau lah, kalau dalam konteks kita punya keadaan sekarang, berulang alik di bawah tu nampak muka ada di masjid, di surau. Orang macam ni akan mendapat naungan arash daripada Allah di saat semua orang dalam tempat sana. Cerita Allah dah bagi tahu, benda yang akan berlaku dah bagi tahu, ubat dia pun dah bagi tahu, tiket dia pun dah bagi tahu. Kita nak apa-apa pun ada dia punya harga dia. Di dunia ni pun semua sekecil-kecil benda pun ada harga, betul lagi lah akhirat. Baik, sambung pengajian kita muka surat 6, kita di sifat mukhalafatuhu ta'ala bil hawadith. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya dah terangkan sebelum ni, untuk mengenal sesuatu, kita bahaskan sesuatu itu kepada 4 perbahasan. Kena tulis mula aku ingat. Oh, saya sebut je lah. Dia ada 4 perkara yang kita kena
tahu untuk dikira kenal. Katakanlah kita kenal Allah, kenal Rasul, kenal ibu ayah, kenal sekolah, kenal kawan. Dia pada 4 ciri. Yang pertama kita sebut sebagai zat. Zat itu ialah apa yang zahir pada diri itu. Macam meja ni zat dia kayu kayu. Zat dia kayu. Macam manusia, zat manusia lah. Ada tangan, kaki semua. Zat binatang, macam binatang. Zat pokok, macam pokok. Zat itu ialah keadaan fizikal dia lah, keadaan yang kita boleh nampak dia lah, yang mengandungi diri dia tu, bekas, yang mengandungi roh, darah, organ dan sebagainya di dalam itu zat. Yang kedua sifat. Sifat ni ialah yang membentuk zat tu, sesuatu yang mempunyai ciri khas pada zat tu, untuk membezakan antara satu zat dengan satu zat yang lain. Zat A nama dia Amin kata, zat B nama dia Abu kata. Macam nak bezakan antara Amin dengan Abu ni? Kita tengok pada sifat dia. Seorang ni kulit dia gelap, seorang ni kulit dia putih. Itu dah dapat beza dah. Sifat dia satu gelap, satu putih. Sifat dia lagi rambut dia panjang, satu pendek, satu keriting, satu straight rambut dia. Yang ni mata dia sempit sikit, yang ni mata dia bulat. Itu sifat. Dia adalah ciri-ciri khas yang berada pada zat untuk membezakan zat itu dengan zat-zat yang lain. Termasuklah warna, bentuk, dia punya jisim, dia punya berat dan sebagainya. Yang ketiga ialah asma, iaitulah nama. Bila kita kenal sesuatu, kita klaim kita kenal sesuatu, kita tahulah nama dia. Kenal tak jiran sebelah? Kenal. Nama dia apa? Oh, tak tahu. Tak kenal lagi lah tu. Kena kenal betul lah. Dan yang keempat ialah af'al. Af'al ni ialah perbuatan. Macam mana dia punya perbuatan. Perbuatan ni macam pokok. Pokok ada perbuatan. Pokok perbuatan dia diam tu. Tapi daripada dia kecil, bila dia membesar, kita nampaklah pergerakan dia berjala ke apa, dia pokok apa, pokok remek lah, macam-macam jenis pokok tu, itu perbuatan. Macam manusia, perbuatan manusia yang umum lah. Macam haiwan, perbuatan yang umum pada haiwan. Kalau macam ular, dia tak berjalan, dia mengular. Kalau manusia, dia berjalan. Jadi itu perbuatan manusia. Kita tak boleh kata ular tu berjalan, sebab tu bukan perbuatan dia. Jadi untuk mengenali sesuatu itu, kita kena tahu dia punya ciri-ciri pergerakan dia, ciri-ciri perbuatan dia. Okey. Begitulah jika kita nak simpulkan pada Allah dan Rasul. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kita kata kita kenal dia. Maka ulama kata sekurang-kurangnya kamu kena tahu 4 benda pada dia, iaitu zat, sifat, af'al dan asma'. Tamu sekali, siapa nama dia? Siapa nama Nabi kamu ni? Dia jawab Muhammad. Muhammad apa? Muhammad banyak. Ya. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin apa? Bin Abdul Muttalib. Itu confirm lah Nabi kan. Ya. Kenal lah nama. Okay. Sebenarnya banyak lagi nama Nabi ni. Ahmad lah. Ada 800 lebih nama Nabi yang dikumpul oleh para ulama. Gelaran dan nama macam Muzakkir. Allah Ta'ala panggil Nabi kita Antal Muzakkir, engkau lah Muzakkir. Allah Ta'ala panggil Nabi kita Muzammil, ya ayyuhal Muzammil. Allah Ta'ala panggil Nabi kita Mudassir. Allah Ta'ala panggil Nabi kita Yasin, panggil dia Toha. Dan surah Yasin tu nama gelaran pada Nabi Muhammad itu. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin tu nama Nabi. Toha pun sama. Toha. Sebab tu bila kita selawat ke atas Yasin, selawat ke atas Toha. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Itu gelaran kepada Nabi itu. Jadi ulama kumpul ni gelaran-gelaran Allah bagi daripada Quran, hadis, dapat kumpul 800 lebih nama Nabi. Kalau kenal semua tu, dia orang yang paling kenal Nabi lah. Kita tahu Muhammad tu. Habis-habis pun Ahmad ni gelaran kepada Nabi Muhammad di langit. Malaikat-malaikat panggil Nabi kita ni Ahmad. Penduduk bumi panggil Muhammad. Ya?
Dajjal bagi Nabi kita Ahmad. Dajjal. Sebab dia mengenal Nabi kita melalui Iblis. Iblis ni dia penduduk di langit. Jadi namanya Ahmad. Dia tak sebut Muhammad. Ada dalam satu riwayat Sahih Muslim, Dajjal dia datang dekat sempadan Madinah. Dia duduk di atas sebuah bukit bersama pengikut dia, dan dia tunjuk kepada sebuah istana yang berwarna putih. Dia kata, cuba lihat kepada istana yang berwarna putih itu. Itulah dia dalam hadis kata Kisra Ahmad. Inilah istananya Ahmad. Istana putih itu Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi kan warna putih macam. Dulu masa Nabi sebut hadis 1400 tahun yang lalu, Masjid Nabawi ni hanya batang pokok je, batang pokok kurma je, yang ditutupi dengan pelepah tambah kat atas tu kan. Bila masa jadi istana putih besar tu, zaman kita lah. Jadi dah jahil dekat tangan tu dia tunjuk, oh ni hak warna putih ni, istana besar tu, itulah istananya Ahmad tu. Hadis yang sahih lah, riwayat Muslim. Baik. Jadi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey. Macam mana dia punya zat kan? Zat dia itulah kita mengenal ciri-ciri kepribadian Nabi. Kalau orang belajar kitab Syama'il Muhammadiyah kan, dalam tu kan ada ciri-ciri zat Nabi. Nabi macam mana bentuk tubuh badan dia, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dadanya berbidang, giginya tengah ada jarak, kening seakan bersambung, kulit putih kemerah-merahan, kan? Bibirnya luas, dhali'ul fam, bibirnya luas, matanya terang, hitam biji mata dia. Rambut dia sangat kehitam-hitaman, lebih kurang ada 20 helai uban di pelipis tepi dan tengah. Itu zat Nabi. Apa yang kita nampak kalau Nabi ada depan kita, macam mana kita nak gambarkan Nabi tu? Itulah seluruh tu zat Nabi. Kenal kan? Sebab dia belajar Syama'il dia kenal lah. Kalau dia tak belajar, dia tak kenal. Nanti tanya, awak kenal Nabi? Kenal. Nabi ni kulit dia warna apa? Nabi kita macam negro kot. Awak tak kenal Nabi tu? Tak kenal lagi. Sekurang-kurangnya kena tahu ni, yang Nabi kita ni berkulit putih, kemerah-merahan dia punya warna kulit dia tu. Dia punya tulang dia, sendi dia besar-besar. Tapak kaki Nabi, tumit dengan bahagian depan tu ada sedikit, orang kata macam bulat. Dia macam mana tebal sikit. Menyebabkan di tengah-tengah Nabi ni, di tengah-tengah tapak kaki Nabi ni tidak mencecah tanah bila Nabi berjalan. Bila Nabi letak kaki Nabi di atas lantai apa, nampak lekuk kat dalam, kat tengah-tengah tu. Dia punya tumit bawah dia dengan depan dia tu agak tebal. Ini sahabat Nabi dia riwayatkan kepada kita. Kita tahu, kaki Nabi macam tu. Kan? Itu zat. Kemudian sifat Nabi macam mana? Amanah, Siti, Fatullah, semua tu lah. Itu sifat-sifat Rasul yang kita belajar daripada sifat 20 ni. Sifat-sifat yang lain yang kita belajar tentang Nabi, dia seorang yang bermalu, kan? Seorang yang mudah memaafkan, sangat baik, selalu tersenyum, sangat menghormati orang, cara tua muda dan sebagainya. Itu semua sifat-sifatnya. Dan af'al dia, perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang special. Kerana perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi disebut sebagai sunnah. Jadi Nabi punya perbuatan tu special walaupun Nabi tu manusia macam itu. Contohnya Nabi makan tangan kanan, Nabi masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk ke tandas kaki kiri, keluar kaki kanan. Adab makan, adab tidur, dan cara Nabi berjalan. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan Nabi. Jadi kalau kita tahu sunnah Nabi, kita tahu sifat-sifat Nabi, kita tahu zat Nabi itu macam mana, boleh cerita segala fizikal tubuh badan Nabi itu macam mana, nama Nabi kita kenal, maka lepaslah fardu ain kita dalam bab mengenal Rasulullah SAW. Kalau tak tahu, tak lepas lagi. Sebab ini soalan dalam kubur. Allah Ta'ala, nanti malaikat akan tanya, siapa Rabb kamu? Kita jawab Allah. Dekat soalan Nabi Muhammad tu siapa, dia tak tanya siapakah Nabi Muhammad, dia tak tanya itu. Dia tanya man hadha rajul, siapakah lelaki ini? Masa tu malaikat akan datangkan satu gambar, skrin ke apa kita tak tahu lah, projektor ke apa dalam kubur tu tak tahu kan. Dia tunjukkan satu gambar, dia tanya siapa lelaki ni. Orang lulus berdoa dia boleh jawab. Yang lulus kenal Nabi, nama Nabi, ciri Nabi, sifat Nabi, dia akan cakap ini Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad.
Dia bukan tanya man rabbuka, man nabi kamu siapa dah. Jadi ciri Nabi kena kenal, wajah Nabi macam mana tu kita kena tahu. Kan, matanya macam mana, dia punya kening macam mana, gigi macam mana. Nanti malaikat tunjuk gambar, dia tanya, ni siapa ni? Orang kafir kan kata, aku tak kenal siapa ni. Ada dia punya hadis panjang. Jadi nak lepas kena dulu empat perkara ni. Zat, sifat, asma dan af'al. Maka begitulah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kena tahu empat perkara ni pada Allah. Asma Allah apa? Nama-nama Allah. Ada begitulah itu. Iaitulah sekalian Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kadang kita tahu itu Asmaul Husna, nama-nama Allah cukup dah. Lebih baik, terbaik, paling baik hafal. Dalam hadis beritahu man yahfal, siapa yang menghafal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 itu, dan maka wajabat lahul jannah, wajiblah dia untuk masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Walaupun mungkin awal-awal tu ada dosa-dosa yang dia tak minta ampun pada Allah, mati dalam keadaan membawa dosa, mungkin dia akan masuk neraka dulu, tapi akhirnya akan masuk dalam syurga. Ada tiket syurga. Menghafal dan menghayati, memahami 99 Asmaul Husna. Hadis tu walaupun dia sebut Asmaul Husna, sebenarnya hadis tu nak bagi kita tentang orang yang mengerti tauhid. Orang yang mengerti tauhid, mengerti sifat Allah, dan yang mengetahui nama-nama Allah dan sebagainya, orang ni orang yang masuk syurga. Sebab syarat syurga ni kenal Allah dah. Syarat syurga kenal Allah. Kalau tak semayang pun masih boleh masuk syurga lagi. Tak semayang kena seksa di neraka, kemudian akan masuk syurga. Tapi kalau tak kenal Allah, langsung tak boleh masuk syurga. Tak kenal Allah, tak ucap la ilaha illallah, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, yang tu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi ni usaha kita nak mendapatkan tiket syurga ni. Kemudian kita usahakanlah ibadah-ibadah kita, maksiat-maksiat kita tinggalkan. Kalau ada dosa-dosa kita buat, kita bertaubat segera sebelum mati, bertemu Allah dalam keadaan bersih, tak ada apa-apa dosa, masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita nak. Baik. Jadi asma, nama-nama Allah itulah Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, semua tu ada sekali dengan perangai-perangai. Kita sebut perangai lah, behavior kan. Rahman, pemurah, Rahim, penyayang, Al-Afu, yang maha memaafkan, Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Al-Afu dengan Al-Ghafur tak sama. Satu maha pemaaf, satu maha pengampun. Ulama kata maha pemaaf ni untuk dosa-dosa kecil, maha pengampun ni Al-Ghafur untuk dosa-dosa besar. Sebab tu dia ada kategori dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil ni tak payah minta ampun kalau Allah Ta'ala ampunkan, hanya melalui amalan-amalan soleh. Dalam satu hadis ada menyebutkan siapa yang sembahyang fardu 5 waktu, setiap solatnya daripada satu solat ke solat yang seterusnya, apa-apa dosa kecil di antaranya diampunkan oleh Allah tanpa perlu kita minta maaf, tanpa perlu kita minta ampun kepada Allah. Lepas sembahyang subuh, dia ada buat dosa-dosa kecil sampai waktu zuhur, lepas tu dia pergi sembahyang zuhur, maka semua dosa-dosa kecilnya digugur, dihapuskan oleh Allah SWT begitu saja, tanpa perlu dia ucap istighfar. Itu dosa-dosa kecil. Banyak amalan-amalan dalam hadis yang menyebutkan yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Antaranya ialah apabila dua orang Muslim bersalaman, maka akan gugurlah dosa-dosa kecil dia. Karena Allah sangat mencintai orang-orang Islam yang saling bertemu dan berkasih sayang. Bila bersalam tu maknanya kata berkawan lah. Kalau dah gaduh tak bersalam dia. Bersalam maksudnya dia menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim, memanjangkan umur, berkat umur kita, memurahkan rezeki kita, dan diampunkan dosa-dosa. Orang yang berjalan ke masjid bersurau, kalau konteks kita sekarang surau, dalam hadis kata setiap langkah dia tu satu pahala diberi, satu dosa diampunkan, satu darjat dalam syurga akan diangkat untuk setiap langkah. Itu semua dosa-dosa kecil. Itu Al-Afu. Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Allah maafkan anak, cincai kira lah, tak apalah, dia ada buat silap sikit, tapi amalan-amalan fardu semua dia buat, maka Allah Ta'ala ampunkan. Jadi kalau kita ikut semua amalan-amalan dalam Islam, sunnah-sunnah Nabi, dosa-dosa kita clear. Yang kecil, kita kena tahan nafsu daripada melakukan dosa besar. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Dosa besar kena jalan. Ada kitab dia, kitab Imam Al-Zahabi, dia mengumpulkan 70 dosa besar. Dia tulis 70, tapi lebih sebenarnya. 77 ni dalam bahasa Arab bermaksud banyak.
Sebab itulah kalau kita perasan, hadis-hadis Nabi ni banyak mention 7. Diberi 70,000 pahala, 7,000, 70,000, 700,000, sikit-sikit 7. Sebab 7 dalam bahasa Arab bermaksud infinity. Banyak, dia ada satu ekspresi nak menunjukkan benda tu banyak. Kalau dia sebut 5, spesifik 5. 6 spesifik. 1, 2 spesifik. Kalau 7 dia banyak sangat. Sampai tak terkira. Kan? Jadi 70 dosa besar tu menunjukkan banyak. Tetapi ulama mengumpul pun tapi tak sampai lah 100. Paling banyak pun 80 lebih, 90 lebih macam tu. Tapi umumnya 70 dosa besar tu, 70 tu nak paling core macam tu. Seperti membunuh, berzina, dan mengumpat termasuk dosa besar. Mengumpat itu dia dosa kecil dah. Mengumpat dosa besar. Mengumpat di media sosial tu dosa besar. Itu yang Dajjal, Yahudi semua ni dia buat media sosial. Dia tahu dosa-dosa kecil ni diampunkan oleh Allah. Kita pergi sembahyang je. Tapi dosa kat media sosial tu tak boleh diampunkan. Itu kena minta ampun kepada Allah, kena minta maaf kepada orang yang kita kecam, kena minta maaf kepada orang yang kita duk share berapa benda yang tak betul entah tidak. Jadi kita tahan ni di akhir zaman ni, kita tahan dosa-dosa besar ni supaya kita selamat. Dosa kecil insya-Allah selesai dengan kita jaga sembahyang. Dosa besar ni masya-Allah. Menipu termasuk dosa besar, mencuri termasuk dosa besar. Benda-benda yang kena hudud dan qisas di dalam Al-Quran itu termasuk dosa besar. Seperti minum arak dan sebagainya. Baik. Jadi tadi kita tahu asma Allah. Kemudian yang keduanya sifat-sifat Allah kita nak belajar lah. Wujud, qidam, bapak dan sebagainya. Kemudian zat Allah. Zat Allah, kalau macam Nabi, zat Nabi dia adalah fizikal luaran Nabi. Kalau zat meja, fizikal luaran meja ni. Kalau zat manusia, fizikal manusia. Kalau pokok, kalau Allah macam mana? Allah ni dia mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tak sama dengan apa-apa selain dia. Apa-apa selain dia tak sama macam dia. Dia pun tak sama macam apa-apa selain dia. Jadi segala benda yang terzahir dalam fikiran kita, yang terlintas dalam fikiran kita, Allah ni bentuk dia bujur ke, bulat ke, ada kaki, ada tangan ke, semua tu bukan dia. Kerana apa yang terwujud, yang tergambar di dalam kepala kita, itu semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Baik. Perkataan cipta dalam bahasa Arab khalaqa. Al-khalqu, khalaqa bermaksud cipta. Bila ditambah imbuhan alif pada huruf yang pertama, dia jadi khaliq. Khaliq. Imbuhan alif pada huruf yang pertama, dia memberi makna pelaku. Macam kita punya bahasa Melayu lah. Perkataan dia nyanyi. Kalau kita bubuh imbuhan pe, dia jadi penyanyi. Penyanyi itu pelaku nyanyi lah. Kalau menyanyi, dia adalah kelakuan menyanyi itu. Jadi imbuhan ni mengubah makna. Begitu juga dalam bahasa Arab, dia ada imbuhan-imbuhan kata. Kalau khalaqa, cipta. Kalau tambah alif pada lepas kha, dia jadi khaliq, bermaksud pencipta. Dia ada imbuhan mim dan waw yang dimasukkan pada perkataan khalaqa, jadilah makhluk. Mim dan waw, makhluk, yang bermaksud dicipta. Jadi dia ada pencipta, dia ada dicipta. Khaliq, Allah pencipta. Selain daripada Allah, kita semua makhluk. Jadi itu istilah makhluk tu kena faham. Apa tu makhluk? Kalau orang-orang kita kebiasaan nak ngaji agama, tauhid apa semua bahasa Arab dia tak tahu. Bila kita sebut makhluknya, dia faham makhluk tu makhluk halus, makhluk asing, ataupun makhluk-makhluk penyawa. Macam binatang, manusia. Kalau kita kata batu tu makhluk, mana ada, tu bukan makhluk. Dia tak faham. Dia ingat benda-benda tak bernyawa macam batu, pasir tu bukan makhluk. Baik, sekarang ni kita betulkan faham. Makhluk ni bahasa Arab, maksudnya yang dicipta. Jadi apa-apa selain Allah, semuanya makhluk. Apa dia? Apa-apa dia? Pasir ke, handphone ke, air ke, binatang ke, manusia ke, malaikat ke, jin ke, emosi, marah, geram, segala yang terlintas dalam fikiran kita, bentuk, arah, masa, berat, semua tu makhluk namanya. Semuanya ciptaan Allah. Allah yang cipta bentuk, Allah yang cipta saiz, Allah yang cipta berat, Allah yang cipta masa, Allah yang cipta tempat. Sebab itulah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah yang sekarang ni kontroversi kita ni,
Sebab RUU Mufti kan, dia nak perkasakan Asy'ariyah. Dalam mazhab Asy'ariyah, kita menafikan semua benda selain Allah, iaitu makhluk. Kita nafikan ianya ada terkaitan dengan Allah. Kerana Allah isytihar diri dia tunggal, ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah yang satu, esa, tunggal. Bermakna dia tak bekerjasama dengan apa-apa pun. Dia tak bekerjasama ataupun terkait, ataupun melekat, ataupun diliputi, ataupun menempel pada segala makhluk, seperti masa, tempat, arah, bahagian, dan apa-apa yang kita boleh fikirkan. Kerana Allah itu ahad. Maka bila ditanya zat Allah ni macam mana kita nak cerita? Zat Nabi kita boleh cerita, zat Kaabah kita boleh cerita, zat pokok kaktus kita boleh cerita, zat kereta kita boleh cerita. Kereta baru, Atiba kan, kereta baru, ni Mercedes, kita boleh cerita kan, mata belalang lah, mata sepek lah, semua kita boleh cerita. Sebab zat dia tu dinampak, boleh dilihat dan diproses pada otak kita. Sedangkan zat Allah ialah sesuatu yang tak boleh difikirkan, tak pernah dilihat, dan tak pernah digambarkan, terlintas pada mana-mana fikiran makhluk pun. Jadi macam mana nak explain zat Allah? Maka jawab ulama, zat Allah itu diterangkan melalui bentuk penafian. Penafian, iaitulah menggunakan kata-kata nafi untuk menjelaskan zat Allah. Contohnya, zat Allah itu wujud tanpa tempat. Allah itu wujud tanpa diliputi masa. Allah itu wujud tidak berwarna. Allah wujud tidak bersaiz. Allah wujud tidak berjisim. Allah itu wujud tidak terbahagi-bahagi. Allah itu wujud tanpa arah. Itu cara explain zat Allah. Sebab nak sabit tak boleh, yang boleh hanya nafi. Yang boleh hanya nafi. Supaya orang tak fikir yang Allah ni bertempat, berbentuk, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada jari. Jadi daripada membiarkan orang-orang ramai mencipta Allah dalam fikiran dia, maka tauhid ni, kitab tauhid mengajar kita menafikan. Ini namanya tanzih, menyucikan Allah. Ini yang kata subhanallah, subhanallah tu. Sucikan Allah daripada pemikiran yang salah tentang Allah. Maka kita berbentuk nafi. Kalau kita tengok Allah Ta'ala menyuruh kita mengucap syahadah pun kalimah nafi juga. La ilaha illallah. Begitu. Dia mulakan dengan nafi dulu. Tak ada Tuhan, tak ada yang berkuasa, tak ada yang boleh beri bekas, boleh beri kesan kecuali Allah. Jadi macam itulah, Allah itu wujudnya tidak bertempat, tidak berarah, tidak berjuzuk, tidak berbahagian. Jadi Allah tidak ada bahagian atas, bahagian bawah. Kerana atas bawah itu pun ciptaan Allah. Tak ada depan belakang. Depan belakang pun ciptaan Allah. Time and space, ruang dan waktu tak wujud lagi. Satu masa dulu, sebelum Allah Ta'ala menciptakan segala-galanya, Allah itu wujud dalam keadaan dia sekarang ni tidak berubah. Seperti mana dia tidak berubah apa-apa sebelum dia menciptakan sesuatu, selepas dia menciptakan sesuatu pun dia tidak berubah. Contohnya, Allah tidak bertempat sebelum dia menciptakan tempat, dan Allah tidak bertempat selepas dia menciptakan tempat. Allah tidak berarah sebelum dia ciptakan arah, dan Allah tidak berarah selepas dia menciptakan arah. Jadi tak boleh sabit tempat, arah, masa, waktu, ruang kepada Allah. Kalau ada orang kata, setiap yang wujud mestilah bertempat. Dah. Itu untuk wujud makhluk, untuk wujud kita. Kita bila wujud, kita mengambil ruang. Macam saya mengambil ruang ini, jadi kosong. Bila saya datang, saya mengambil ruang dekat sini. Jadi benda lain, jisim yang lain, jauhar yang lain, zat-zat yang lain tak boleh ambil ruang sini, kecuali dia kena tolak saya di tepi, baru dia boleh ambil ruang kat sini. Kerana kita bersifat memenuhi ruang. Allah tidak bersifat memenuhi ruang, kerana ruang itu makhluk ciptaan dia. Jadi kalau kita kata tempat itu ada bersama Allah sebelum Allah ciptakan sesuatu, bermakna tempat, arah, masa yang kita sabit pada Allah itu, dia itu qadim bersama dengan Allah. Qadim kan kita dah belajar, terus apa, tidak tu
Nama lain dia Qadim, bersurat 4 tu. Maksudnya tidak ada permulaan. Jika tempat tu tak ada permulaan, maka dia setara dengan Allah. Setara dan setara. Kerana Allah tak ada permulaan, tak ada siapa yang mulakan Allah. Tiba-tiba tempat pun tak ada siapa mulakan dia. Hebat ni. Sedangkan selain daripada Allah, semuanya ada permulaan. Semua ada. The beginning of the universe. Kan? Sebelum tu tak ada apa-apa. Kata ada permulaan ni, seluruh alam ni. Universe ni semua ada permulaan. Jadi bagi kita kata tempat ni tak ada permulaan. Bermakna dia setara dengan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sekufu dengan Allah. Kufu ni apa? Kufu ni setara. Biasa kita dengar perkataan kufu ni kalau masuk khusus kahwin ke? Khusus kahwin, carilah pasangan yang sekufu. Sekufu tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya setara. Bukanlah haram berkahwin dengan pasangan yang tidak sekufu. Itu cuma nasihat ulama. Ulama nasihat cari pasangan yang sekufu. Sekufu ni bukan bermakna setara dari sudut harta semata-mata. Kadang-kadang dia kata nak kecil sama kaya. Tak, semestinya dia banyak sudut. Antaranya contohnya macam sama-sama orang Malaysia, jadi dia faham budaya Malaysia. Kalau satu orang luar, satu orang Malaysia, dia boleh jadi gaduh, kan? Sebab apa? Satu tak pandai pakai pakaian, kan? Kita kat Malaysia pakai pakaian, dia pakai tisu je. Kita semua hidup tak pernah pun beli tisu lantas, kan? Ada dah jadi gaduh kat situ, kan? Ada budaya bertempur, kan? Sekali makan pula, yang ni tak pakai ni, tak makan itu. Itu kata kena sekufu supaya kesepahaman dalam rumah tangga tu ada. Tapi bukan dia salah untuk berkahwin dengan orang-orang luar. Sekiranya dia dapat kawal diri dia dengan perbezaan yang ada, silakan, tak ada masalah. Cuma ulama bagi orang kata formula rumah tangga bahagia, carilah yang sekufu, kan? Bahasanya sama, makanannya sama, taraf pendidikannya sama, dari sudut harta kekayaan sama, darjatnya pun sama, sama-sama orang bandar ataupun sama-sama orang kampung, gitu. Tak adalah orang kata jadi culture shock. Tapi kalau orang yang boleh menghadapi culture shock tu, tak ada masalah maksud, kan? Saya dah kahwin dengan orang rumah saya ni betul-betul pure kampung ni, tak ada elektrik ni, pakai generator tu, kan? Tiba-tiba masuk, datang ke KL dia tengok KLCC tu tak habis-habis, ya, dah macam apa dah, kan? Saya malu nak bawa jumpa kawan-kawan saya ni, itu dah tak setuju lah. Tak lupa dah sampai dia kata dia malu nak bawa jumpa kawan-kawan dia. Tapi kalau dia tak kisah, biarlah. Orang nak kata apa, biar aku sayang bini aku, ada apa? Kan? Itu makna sekufu. Baik, sekufu maksudnya setara. Allah Ta'ala kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun yang sekufu, yang setara dengan Allah. Jadi tempat, masa, arah dan sebagainya tidak boleh dikenakan kepada Allah. Itulah pembahasan kepada sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Baik, mukhalafah daripada perkataan khilaf. Khilaf ni maksudnya berbeza pendapat. Kita sebut khilaf, kan? Ada khilaf di kalangan ulama, itu berbeza pendapat. Mukhalafah ni berlawanan, berbeza. Hu tu Allah, berbezanya Allah lil hawadis, daripada sekalian yang hawadis. Hawadis ni apa? Hawadis ni dia adalah kata jamak ataupun plural kepada hadis. Hadis ni kita jangan silap faham, dia ada dua makna. Satu hadis macam hadis Nabi tu, perkataan Nabi, perbuatan Nabi tu kita panggil hadis Nabi. Yang hadis dekat sini bermaksud sesuatu yang pernah mengalami permulaan, sesuatu yang pernah ada permulaan. Maknanya dia pernah tiada. Sesuatu yang pernah tiada, kemudian dia ada permulaan. Sesuatu yang dilahirkan, dicipta, yang mana sebelum tu dia tak ada, lepas tu dia ada. Itu kita panggil hadis. Sesuatu yang baharu. Kita panggil dia baharu, sebab sebelum tu dia tak ada, kemudian dia ada. Maknanya dia benda baru lah. Kalau benda tu memang ada dah lama, kita panggil dia qadim. Qadim ni lama. Sebab itulah sifat Allah ni qidam ataupun qadim, bermaksud lama lah. Allah Ta'ala ni memang sedia ada, lama, dia tak ada permulaan. Jadi siapa-siapa yang ada permulaan, macam saya, macam tuan-tuan, macam ibu-ibu semua, macam apa nama pokok, macam meja, macam apartment ni, dulu tak ada, sekarang ada. Bermakna ni semua adalah hadis.
ataupun dia punya jamak plural dia hawadith. Maka dapatlah kita tahu hawadith itu sama maknanya dengan makhluk, iaitulah apa-apa selain Allah. Sebab setiap hawadith itu mestilah dicipta. Sebelum ni dia tak ada, kemudian dia dicipta, dia ada, kan? Jadi makhluk ataupun hawadith sama istilahnya. Satu lagi yang ulama pakai istilah ialah alam. Alam, alam juga bermakna makhluk dan juga bermakna hawadith. Baik, setelah kita memahami istilahnya, barulah kita faham tajuknya. Bersalahanlah Allah itu dari semua segi. Dari semua segi, tak kira lah segi apa pun, sifat ke apa ke, nama ke, daripada sekalian yang makhluk, yang baharu, yang dicipta. Jadi apa-apa je, sifat-sifat manusia, sifat-sifat haiwan, sifat-sifat apa saja, sifat-sifat makhluk, tak boleh dinisbahkan kepada Allah. Dan apa-apa sifat Allah pula tidak boleh dinisbahkan kepada makhluk. Di sinilah yang menjadi polemik besar, menjadi khilaf besar di kalangan yang bukan Asy'ariyah. Yang bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah ni mazhab yang kita pegang dekat Malaysia ni lah, dalam bab akidah. Yang tak puas hati ni dengan Asy'ariyah ni, mereka berakidah menisbahkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Contohnya mereka mengatakan Allah itu ada jisim, ada tangan, ada kaki, jari jemari, wajah, ada betis dan sebagainya. Bila kita tanya pada dia, kenapa kau cakap macam tu? Allah ni ahad, Allah ni sifatnya tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang semisal dengannya. Allah Ta'ala beritahu, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengannya. Allah Ta'ala kata dia qul huwallahu ahad, dia kata dia tunggal, tak diikuti dengan apa-apa makhluk sebelum dicipta dan selepas dicipta. Kita ada dalil Quran jelas. Kita tanya, boleh dengar kenapa orang kata Allah Ta'ala ni ada jisim, tangan, muka, semua? Dia kata itu pun ayat Quran juga, yang mana Allah Ta'ala sendiri mengatakan wajahnya, tangannya, betisnya, kakinya. Bila kita cek dalam Al-Quran, memang betul ada perkataan-perkataan itu dalam bahasa Arab. Contohnya dalam Al-Quran ada menyebut Yadullah, tangan Allah. Yad itu tangan, Yadullah fawqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka. Kita jumpa juga perkataan wajah, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan wajah Tuhanku, wajh, dia bukan perkataan wajhun. Ada juga saq ni ya betis. Ada perkataan saq Allah, betis Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Quran. Dia orang kata disebabkan Allah kata sendiri dalam Al-Quran, maka kita wajib percaya Allah Ta'ala ni ada muka, ada tangan, ada kaki, semua ni. Kan bercanggah kan? Dua-dua ayat Quran, kita kata ayat Quran kata Allah tak sama dengan makhluk. Ayat Quran yang kamu berpegang pula kata Allah Ta'ala ni ada wajah besar. Okey. Jadi macam mana kita memahami ayat tu? Puak satu lagi tu, dia memahami ayat tu secara literal. Literal faham kan? Dia direct translation. Ya, tangan, wajah, betis, kaki, kan? Kalau dalam apa nama, dalam hadis kata Allah tu berlari, dia sabitkan perbuatan berlari itu pada Allah. Kalau silap-silap, kalau ada orang yang jahil baru masuk Islam ke apa ke, dia kata kita wajib beriman Allah ni berlari, nanti dia duduk fikir Allah berlari. Dalam fikiran dia duduk bayangkan Allah berlari-lari. Macam mana dia nak bayangkan Allah tu berlari-lari? Kalau dia daripada agama Hindu asal dia, nanti dia duduk fikir tokong dia berlari. Sebab itulah Tuhan yang dia sembah selama ni. Jadi bahaya. Baik, memang ada perkataan-perkataan tu dalam Al-Quran, tetapi ulama bagi tahu Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahawa ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ini kami mewahyukan kepada kamu, Nabi Muhammad SAW ni, ayat-ayat Al-Quran yang di mana dalamnya mengandungi dua jenis ayat. Ini adalah Al-Quran. Allah Ta'ala bagi tahu. Satu, ayat itu Allah sebut sebagai ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, terang maksudnya, jelas, clear.
Memang clear. Contohnya qul huwallahu ahad, Allah tu satu, tunggal, esa. Clear. Tak payah nak pening-pening kepala, nak kena tafsir, takwil apa semua, tak payah. Satu lagi Allah Ta'ala kata, satu jenis ayat lagi ialah ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Mutasyabihat, kita pernah dengar perkataan syubhat kan? Syubhat tu, mutasyabihat ni ialah ayat-ayat yang syubhat. Syubhat ni apa? Syubhat ni ialah ragu. Saya rasa syubhat ni, dia rasa ragu. Baik, jadi apa tu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat ialah kalimah dia tu, makna dia itu ialah makna yang samar-samar. Atau bahasa mudah kita, bahasa itu bahasa kiasan, bukanlah direct translation. Sebab itu memang juzuk daripada keindahan bahasa. Tak kira bahasa apa pun. Bahasa Melayu pun ada bahasa kiasan, bahasa Inggeris pun ada bahasa kiasan, apatah lagi bahasa Arab. Takkan Allah Ta'ala ni nak jadikan Al-Quran tu macam buku law kan, ayat straight dia semua. Allah Ta'ala mewahyukan Al-Quran ini dalam bentuk syair. Sebab itu dia punya ayat dia sedap-sedap, bunyi dia belakang semua sama macam pantun. Dia adalah bersifat syair, balaghah ataupun dia punya kesenian dia tinggi. Jadi menggunakan bahasa kiasan itu biasa bagi Allah. Contoh, ada pilihan raya PRU menang dekat satu parti, dapatlah dekat si Abu ni jadi Perdana Menteri. Abu ni pun dia tulis dalam status Facebook dia, Alhamdulillah, hari ini Malaysia dalam genggamanku. Itu ayat kias ke ayat direct tu? Kalau dia fikir direct, dia tak ada hidup, dia tak ada kias-kias ni. Hidup dia memang otak dia straight je. Dia tak boleh ada sajak-sajak, syair-syair, tak boleh bersedih-sedih, tak boleh romantik-romantik dengan orang pokok macam ni kan. Dia akan faham Abu ni PM tu, tangan dia jadi besar, lepas tu dia genggam Malaysia. Sebab apa? Kini Malaysia dalam genggaman tu. Budak-budak pun gelap, kau ni tak faham ke? Itu bahasa kiasan. Genggaman di situ bermaksud dia dah menjadi PM, dia dah ada authority untuk meluluskan projek ni, projek tu, ataupun untuk membuat keputusan bagi pihak negara Malaysia. Itu maksudnya. Nah, sama juga macam orang kata jodoh di tangan Tuhan. Adakah dia bermaksud Allah tu ada tangan? Tidak, tetapi dalam ketentuan dia. Itu yang kita faham, bukan jodoh di tangan Tuhan. Maknanya Tuhan ni ada tangan, lepas tu jodoh dekat dalam tangan dia tu. Ini orang yang tak faham bahasa kita. Jadi begitulah perkataan-perkataan wajah, tangan, kaki dan sebagainya di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang ianya difahami tidak boleh secara literal ataupun direct translation. Ianya mesti diserahkan kepada Allah apa maknanya kita tak tahu. Dan kalau orang ada peluang dan ruang untuk salah faham, ulama kata kamu takwilkan siap-siap ataupun sesuaikan dengan konteks ayat siap-siap. Contohnya macam kita nak baca kepada orang awam yang tak faham bahasa Arab kan, maka kita direct terus kepadanya terjemahan-terjemahan yang sesuai kan? Contoh macam perkataan tadi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu ayat itu pasal apa? Ayat itu pasal peristiwa Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ini ialah satu peristiwa di mana Nabi dan para sahabat daripada Madinah, mereka rindu sangat ke Mekah sebab hijrah ke Madinah kan. Lepas tu rindu nak balik ke Mekah. Lepas tu Nabi dapat mimpi, kata yang mereka akan pergi ke sana buat haji umrah. Maka sahabat Nabi semua seronok. Itu sebab mimpi Nabi ni wahyu. Macam Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak kan, maka dia laksanakan sebab itu wahyu daripada Allah. Jadi mereka pun bersiap-siaplah pergi, bawa kambing, pakai ihram apa semua. Sampailah di satu tempat namanya Hudaibiyah. Berhenti dekat situ, berhenti makan, berhenti sembahyang dan sebagainya. Tiba-tiba dapat utusan daripada orang kafir musyrikin, mereka tak benarkan masuk. Sedihlah orang Islam. Maka Nabi pun hantar Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni khalifah Islam yang ketiga, menantu Nabi. Dia kahwin dengan anak Nabi 2 orang. Seorang meninggal, baru kahwin seorang lagi pula. Dia digelar sebagai Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. 2 cahaya itu menunjuk kepada 2 anak perempuan Nabi.
Sayyidina Osman ni seorang yang sangat lemah lembut. Sebab tu Nabi hantar dia. Kalau Nabi hantar sahabat-sahabat lain garang-garang semua, takut nanti jadi perang. Maka hantarlah Osman. Osman pun pergilah ke sana, pergilah ke Mekah. Sampai ke Mekah, orang Mekah tangkap dia, penjarakan dia. Dan orang Mekah sebarkan berita kata Osman ni kami dah bunuh. Bila berita itu sampai kat Nabi, Nabi punyalah sedih. Dan di situ ada sebatang pokok Nabi tengah berehat. Pokok tu nama dia pokok Ridwan. Pokok Ridwan. Nabi bersandar dekat pokok tu. Nabi panggil semua sahabat. Nabi buat baiat. Baiat ni ialah satu pengakuan sumpah untuk berjuang sampai ke titisan akhir lah. Sebelum tu tak ada buat baiat. Bayangkan tak baiat pun tak syibnang dia perang kan. Kalau buat baiat lagi gila-gila. Orang kata semangat dia kuat kan. Maka Nabi pun ambil baiat, ambil sumpah setia daripada setiap sahabat yang ada kat situ. Seorang-seorang datang salam dengan Nabi dan berbaiat, bersumpah untuk menuntut menuntut bela kematian Sayyidina Osman. Seorang demi seorang. Sampai akhir semua dah baiat, Nabi umumkan, ini mewakili tangan Osman dan ini tanganku. Kemudian Nabi buat macam ni. Osman pun berbaiat dengan aku. Nabi baiatkan secara wakil kepada tangan Nabi. Lepas tu waktu ayat tu, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah pun berbaiat di atas tangan-tangan mereka. Kan? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi kalau kita faham secara literalnya Allah Ta'ala ni ada tangan, bermakna Nabi bersalam dengan ada tangan keluar daripada langit ke apa ke kan. Kalau kita nak bayangkan Tuhan yang ada tangan. Tapi ulama kata Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu, jika nak disesuaikan dengan konteks makna ayat itu ialah Allah suka dan redha dengan semangat para sahabat yang berbaiat dengan Nabi. Lalu Allah juga ingin memberi pertolongan kepada para sahabat yang berbaiat tadi. Jadi ya, tangan di situ bermaksud bantuan Allah. Bantuan Allah di atas tangan-tangan mereka yang berbaiat kepada Nabi. Jadi kalau kamu pergi berperang, Allah akan bantu kamu. Macam itulah makna dia. Ini yang dijelaskan oleh mazhab Asy'ariyah yang kita pegang. Mana-mana ayat yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah, nampak macam tak kena dengan Allah, tak kena dengan sifat keagungan Allah. Ulama-ulama Asy'ariyah ni sama ada dia diam, dia tak komen apa, ataupun kalau orang minta explanation juga, dia akan dipanggil takwil. Takwil ni adalah sesuaikan dengan konteks ayat. Sama juga macam wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala kata kullu man 'alaiha fan, segala yang ada atas muka bumi ini nanti akan binasa, hancur waktu kiamat nanti. Wa yabqa, yang berbaki, yang kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanyalah wajah Tuhan. Kalau kita faham secara literal, secara direct translation, semua hancur binasa kecuali Allah punya wajah dia. Jadi dia punya tangan pun hancur ke ni? Kalau nak percaya dia ada tangan, dia punya tangan, kaki, perut, tubuh badan semua hancur, dia tinggal wajah dia. Sebab dalam Quran kata dia apa? Semuanya hancur binasa kecuali wajah dia. Kalau nak direct translation jadi macam tu lah. Jadi ulama kata wajah di sini bukan wajah muka tu, tetapi wajah di sini merujuk kepada keseluruhan zat Allah, keseluruhan diri Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semuanya akan hancur binasa, yang kekal hanyalah zat Allah, hanyalah diri Allah. Bukan wajah, tapi diri. Tapi dia menggunakan kata kiasan kan? Sebab itu adalah permainan bahasa biasalah tu. Jadi kalau kita duk buat tengah kepala, nak juga direct translation, jadi celaru lah. Jadilah ajaran baru yang ulama panggil ajaran musyabbihah, ajaran yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, ataupun ajaran mujassimah, iaitu ajaran di mana akidahnya berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai jisim-jisim, mempunyai anggota-anggota badan. Dan ini ditolak oleh ulama daripada dulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam fatwanya berkata, tidak sah sembahyang di belakang seorang yang berakidah mujassimah. Sesiapa yang dia mengatakan Allah Ta'ala ini mempunyai anggota badan secara saleh, secara jelas, maka kamu jangan sembahyang belakang dia. Buat jemaah lain. Kan? Itu yang jadi polemik, jadi kontroversi. Sebab ada golongan yang nak menghidupkan balik fahaman mujassimah musyabbihah ni, yang mana dah terkubur lama dah. Pada tahun 700 dulu dah terkubur, dibahas oleh para ulama, kemudian dihidup kembali pada awal-awal Perang Dunia Pertama.
Pada perang dunia pertama dihidupkan kembali daripada satu tempat yang bernama Diriyah. Hari ini nama dia Riyadh di Arab Saudi, di Riyadh. Di kampung itulah bermula ada satu orang ulama nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ni asalnya bermazhab Hambali, akidah Asy'ariyah macam biasa, tapi bila dia semakin membesar dia mula memberontak kepada guru dia. Dia tak setuju dengan guru dia dan dia banyak, dia genius, dia seorang yang pandai. Dia selalu pergi library baca kitab-kitab yang terdahulu. Akhirnya terbacalah dia tentang akidah Mujassimah Musyabbihah daripada satu orang tokoh nama dia Ibnu Taimiyah. Tahun 700 Hijrah. Kita sebut Fatih bermakna 700 tahun yang lalu lebih kurang. Dia baca kitab-kitab yang tu, dia terpesona dengan kitab-kitab itu, jadi dia cuba nak menghidupkan kembali. Daripada situlah bermulanya dia bergaduh dengan adik-adik dia. Bapak dia ulama, abang dia pun ulama. Abang dia nama Sulaiman bin Abdul Wahab, bapak dia nama Abdul Wahab. Semuanya ulama. Keluarga dia pun keluarga orang yang soleh, tapi dia memberontak. Dia tak mahu ikut mazhab yang sedia ada. Dia kata ajaran yang ni bagus ini semua. Dia dihalau oleh keluarga dia. Abang dia Sulaiman bin Abdul Wahab karang kitab menerangkan kesesatan adik dia. Jangan kamu tersyaruh, dia sebarkan dekat kampung-kampung. Dia ni adik dia dah dibuang daripada kampung dia dan dia akan pergi ke kampung-kampung yang lain untuk menyebarkan dia punya fahaman dia. Tak ada siapa pun terima dia punya fahaman dia. Sampailah di satu kampung di Diriyah yang saya beritahu tadi ni, yang mana di situ ada satu orang nama dia Amir bin Sa'ud. Amir bin Sa'ud ini, dia dengar penjelasan daripada Muhammad bin Abdul Wahab, dia terpesona. Oh, ini bagus ni. Kamu boleh duduk di sini. Saya ketua kampung kat sini. Saya benarkan kita bermarkas dekat sini. Bermulalah kerjasama Muhammad bin Abdul Wahab dengan Amir bin Sa'ud. Amir bin Sa'ud ni dia ketua kampung pembesar, ketua kabilah masa tu. Dan dipendekkan cerita, dia punya pusat pemerintahan dia tu di kampung di area Amir bin Sa'ud ni semakin lama semakin berkembang. Kemudian mereka ada buat satu pakatan dengan Eropah, dengan British, melalui dia punya wakil dia nama Lawrence of Arabia. Dia orang siap buat filem begitu. Ada filem Lawrence of Arabia. Dia menyamar jadi macam orang Arab pun pakai semua. Jadi dia berhubung dengan Amir bin Sa'ud dengan Muhammad bin Wahab semua. Dia orang setuju untuk supply senjata dan sebagainya kepada mereka untuk mereka memberontak kepada kerajaan Islam Turki Uthmaniyah ketika itu dengan alasan nationalism, sebab mereka ni orang Arab. Jadi Lawrence of Arabia kata kita kena kembalikan semangat Arab. Sepatutnya agama ni orang Arab lah yang jadi ketua. Kenapa kamu bagi orang Turki bagi pegang? Yang pegang Mekah, Madinah apa semua ni jadi khalifah, kenapa bagi orang Turki? Sepatutnya kamu orang Arab yang pegang. Dia ubah-ubahkan semangat ni lah, perkauman lah. Dia kata Nabi Muhammad orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Tiba-tiba kampung ni dipimpin oleh orang Turki. Jadi dia orang angkat senjata lawan kerajaan Turki. Ini sebelum perang dunia pertama kali ini. Bila dah mula serang kerajaan Turki daripada dalam, kerajaan Turki yang dekat Turki pun kena serang juga dengan macam-macam masalah Yahudi lah apalah. Lepas tu datang pula Eropah punya tentera duk jajah satu demi satu jajahan Turki Uthmaniyah daripada Afrika Utara, Algeria, Morocco dan sebagainya. Maka ketika itu Turki menjadi sangat lemah dan berpecah belah. Maka jatuhlah Khalifah Islam yang terakhir pada tahun 1924. Lalu jajahan Turki Uthmaniyah ini dibahagi-bahagi. Dan untuk bahagian semenanjung Arab, sebahagian besarnya diserahkan kepada keturunan Amir bin Sa'ud. Lalu mereka menamakan negara itu sebagai Saudi Arabia. Sempena nama atuk dia. Sa'ud pun nama atuk dia. Jadilah Arab Saudi. Dan dia buat perjanjian dengan Muhammad bin Abdul Wahab tadi, di mana yang menjadi raja adalah keturunan dia, keturunan Sa'ud. Yang menjadi mufti kerajaan adalah keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mereka menggunakan gelaran Alu Syekh. Alu bermaksud keluarga. Macam surah Ali Imran tu kan, Ali itu bermaksud keluarga. Ali, Alu, Ala, tiga-tiga tu boleh pakai untuk bermaksud keluarga. Alu Syekh bermaksud keluarga Syekh. Jadi perjanjian itu pun berlalulah
daripada awal perang dunia pertama lepas Turki Utsmani jatuh sampai dah ke hari ini dah apa tak 1 tahun dah kan, 1 tahun dah, mungkin dah lebih 1 tahun. Jadi begitulah bertukar-tukar daripada satu raja ke satu raja, semuanya keturunan Saud. Dan daripada mufti dia, daripada mufti ke mufti, semuanya keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Macam tu cerita dia. Jadi bila dah dia memegang Mekah Madinah, dia buat universiti Madinah dan sebagainya, orang datang haji, orang datang umrah, maka ramailah yang pergi ke sana, belajar di sana, dia orang bawa fahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Fahaman itu terkenal pada awal-awal itu sebagai fahaman Wahabi kerana dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, nama bapa dia. Ingat, Wahabi mula-mula tu, tapi lepas tu mereka menukar nama. Menukar namanya menjadi Salafi. Dia orang tak mau pakai nama Wahabi. Dia anggap benda tu macam satu ejekan. Dia sebenarnya bukan ejekan, memang biasalah menisbahkan kepada nama bapa. Contohnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab tu nama dia mazhab Hanbali, sebelum nama bapa dia. Walaupun bapa dia tak ada kaitan pun dengan mazhab, tapi itu adat orang Arab, adat ulama Arab menisbahkan kepada nama bapa, nama atuk dan sebagainya. Macam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris. Langsung tak ada perkataan Syafi'i. Syafi'i itu moyang dia. Idris bin bin Syafi'i. Syafi'i itu satu orang sahabat Nabi ketika Nabi masih hidup, dia ada. Jadi diberi nisbah kepada nama tersebut, sempena nak memuliakan nama sahabat. Jadi dinamakanlah mazhab itu mazhab Syafi'i. Kita biasalah mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Wahabi. Masa itu okey, Masa bila tak okey tu, apabila berlaku peperangan menumpahkan darah sesama orang Islam, di mana tentera Wahabi ni, mereka menyerang kampung-kampung yang tidak mau taat kepada kerajaan Saudi, yang masih lagi tak move on lah. Dia menyerang dan membunuh ramai orang. Ada dalam kitab Tarikh Najat nama dia. Tarikh Najat ni ditulis oleh ulama Wahabi itu sendiri, ulama kerajaan Saudi itu sendiri. Dia orang sendiri cerita sejarah dia orang macam mana. Dia orang pergi ke Taif, bunuh ramai orang sana. Orang Islam, ramai orang Islam dibunuh. Dia punya harta-hartanya dirampas, wanita-wanitanya dijadikan hamba, dijual beli sana sini dan sebagainya. Maka ketika itulah orang-orang Islam di belahan-belahan dunia yang lain marah kepada fahaman Wahabi, terutamanya Mesir. Mesir paling kuat sekali marah kepada Wahabi ni. Berperang lama Mesir dengan Arab Saudi sebelum dia mengiktiraf Saudi sebagai sebuah negara. Pada awal-awal perang dunia pertama dan kedua dulu, kalau baca sejarah dia. Yang Jordan pun satu hal. Jordan pun ada cerita dia juga. Jordan ni Syarif Mekah, dia lah pemegang Mekah asalnya. Dia kena halau. Dan dia buka kerajaan baru yang namanya Jordan dekat hujung Saudi, yang dekat dengan Palestin. Itu pun ada cerita juga. Jadi orang mula membenci kepada nama Wahabi. Di mana-mana pun orang sebut Wahabi ni teroris, pengganas, pembunuh umat Islam, menghalalkan darah umat Islam. Start daripada situ dia orang tak mau pakai nama Wahabi lah. Tak boleh, tak bagus untuk dia orang punya dakwah. Nanti orang tak mau ikut sebab orang ingat agama ni agama keganasan. Ajaran dia ajaran yang keganasan. Jadi dia tukar nama kepada Salafi. Salafi ni maksudnya yang mengikut golongan-golongan yang awal dalam Islam, ikut Nabi, ikut sahabat, kan, yang awal-awal dalam Islam. Jadi gunalah nama Salafi itu sampailah ke hari ini. Bila kita panggil dia Wahabi, dia marah. Mana ada kita tak ikut Wahabi, kita tak pakai kitab Muhammad bin Abdul Wahab apa semua. Tapi fahaman itu diwarisi kepada Salafi. Dan di mana pun mereka pergi akan membibitkan orang kata kumpulan ekstremisme, kumpulan teroris. Contoh macam ISIS tahu kan? Daesh, ISIS yang dekat Syria dulu. Mereka ini semuanya berfahaman dengan fahaman Salafi Jihabi. Bila mereka menakluki sesebuah kampung, mereka akan sebarkan kitab Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengganti silibus tempatan. Janganlah belajar Asy'ariyah apa semua ni, ganti dengan kitab Aqidah Muhammad bin Abdul Wahab. Bukti-bukti dia semua ada. Siapa yang kerja polis, Bukit Aman, dia orang ada semua bukti-bukti tu. Sebab ISIS masa tu bergerak aktif dekat Malaysia juga. Kan ada kes satu orang perempuan tu yang kena tangkap pakai ni kan, pakai akta yang SOSMA apa nama dia tu, yang dia tak boleh nak ni langsung dia kena tangkap. Dia orang ambush rumah dia, jumpa buku-buku ni, buku-buku Salafi, Wahabi dan sebagainya. Dan ada beberapa kumpulan Daesh, ISIS
Dia orang tangkap dekat Perlis pun sama juga, lupa macam-macam buku-buku yang terkait dengan ajaran Wahabi, video-video dengan dan sebagainya. Jadi ajaran ini membawa kepada ekstremisme. Siapa tak setuju dengan dia kata halal darah untuk dibunuh, menyebabkan kegusaran kepada orang-orang Islam. Dia yang jadi Wahabi ni banyak macam ISIS. Lepas tu Boko Haram, pernah dengar Boko Haram? Boko Haram ni kumpulan teroris di Somalia, pun berfahaman Salafi juga. Abu Sayyaf tahu, Abu Sayyaf dekat Filipina pun sama juga berfahaman dengan fahaman yang ini. Dulu di Indonesia ada JI, Jamaah Islamiyah, pun fahaman ini juga. Sebab saya ada kawan yang bekas ahli tu, dia tunjuklah kitab dia, semua ada Wahabi dalam tu. Dia ceritalah pasal Allah ni ada wajah, ada tangan, ada muka semua. Siapa yang tak menyetujui benda ni akan halal darah dia, dianggap kafir dan sebagainya. Jadi benda ni bukti wilayah risau. Kalau ianya tersebar luas di kalangan kita dan menyebabkan orang-orang Islam di Malaysia ni bergaduh semua sendiri sampai menumpahkan darah. Sebab itu dia buat RUU bukti wilayah tu, kekalkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ni yang dah 1000 tahun lebih dah menjadi akidah umat Islam ni sebagai akidah rasmi di Malaysia. Walaupun memang dah lama dah kita dah ikut akidah Asy'ariyah, cuma tak digazetkan dalam perlembagaan. Jadi dia nak masukkan dalam perlembagaan supaya golongan-golongan yang berfahaman selain daripada Asy'ariyah ni tak boleh memegang jawatan-jawatan tinggi dalam bidang agama seperti mufti negeri, timbalan mufti ataupun AJK fatwa yang mengeluarkan fatwa. Kalau tak, dia akan menyebabkan kecelaruan di dalam umat masyarakat Islam. Orang Islam ni tak tiba-tiba dia keluar fatwa kata tak payah kunut subuh lah, kan? Kita dah berapa tahun dah kunut subuh, tiba-tiba tak boleh lah, inilah itulah. Akan jadi celaru kan? Selama ni kita duk buat maulid ke tahlil ke boleh, harus ada masalah. Tiba-tiba main mufti baru kata benda ni semua haram, semua masjid dah tak boleh buat dah, terharapkan semua. Akan menyebabkan gaduh. Dia akan jadi gaduh, jadi kegusaran. Sedangkan benda tu bukan wajib dan tidak juga haram. Dia hanyalah satu aktiviti nak bagi darah ke masjid, nak bagi masyarakat bersama duduk ramai-ramai dengar kisah Nabi. Apa yang masalahnya? Bagi dia orang masalah sebab fahaman dia dah didoktrin benda tu salah, haram, berdosa. Alasan Nabi tak buat, bid'ah dia kata. Masalah bid'ah pun kita khilaf dengan dia orang. Kita bid'ah, kita pecah kepada dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Dia orang pecah dua juga, tapi dia orang pecah pada bid'ah ibadah dan bid'ah dunia. Jadi kalau macam naik kereta, pakai handphone, dia orang kata itu bid'ah, tapi bid'ah dunia itu tak apa, dia kata. Bid'ah ibadat tak boleh. Jadi bagi dia macam maulid tu macam ibadat, jadi tak boleh sebab Nabi tak buat. Dia faham tu. Bila dah akal faham pun dah lain, dia akan bergaduh sepanjang tahun. Nanti tarawih nanti bergaduh lagi. Ada yang buat 8, ada buat 20, ada yang nak selawat, ada yang tak nak selawat. Nanti masuk nama hari Ashura, bergaduh lagi. Boleh buat bubur pun masalah. Bubur Ashura pun masalah. Tak makan je pun, tapi tak boleh. Bid'ah dia kata, kerana boleh buat bubur khas pada hari Ashura. Buatlah hari lain. Dulu ziarah kubur hari raya. Masa tu tahun bila tu? Kecoh lah dekat media sosial kan, Ustaz Azhar dan lain-lain semua bakat nak membetulkan. Dia kata bukan kita khususkan ziarah kubur pada hari raya, tapi pada hari raya tu kita balik kampung sekaliguslah kita pergi ziarah kubur. Itu pun tak boleh faham lah, bodoh dia bagi sekali kan. Dia kata bukan kita khususkan nak ziarah kubur bila-bila boleh. Kita tak pernah dalam masyarakat kita mewajibkan ziarah kubur, mewajibkan maulid Nabi, mewajibkan tahlil. Tak buat tahlil buat, tak nak sudah kenduri arwah kan. Kita tak wajib. Benda tu adalah satu aktiviti masyarakat yang bersifat halus, yang mana kita dalam tu bersilaturahim. Nah, dia tujuan dia untuk silaturahim. Nak kata wajib, tak ada siapa kata wajib. Kalau kata Yasin malam Jumaat, siapa yang kata wajib? Bersepah-sepah orang tak datang ke Yasin malam Jumaat tu kan. Kadang AJK untuk imam dia, 3 orang dia. Sebab ini adalah satu aktiviti nak mengimarahkan masjid kan, bermasyarakat, kerjasama dan sebagainya. Baik, ini lebih masa untuk lah 10-20 orang. Jadi mukhalafatul hawadith begitulah. Dia bersalahan apa-apa yang baharu, apa-apa yang ada pada makhluk tak boleh ada pada Allah. Tak boleh kata Allah ni bertempat, tak boleh kata Allah Ta'ala ni berjisim, mempunyai anggota badan, mempunyai mengambil ruang, mengambil tempat.
mengambil berat, saiz dan sebagainya, semua itu tak boleh kerana sifat Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Sekiranya ada ayat-ayat Quran ataupun hadis yang menyatakan, yang menyebut sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat Allah, seperti tadi itulah wajah Allah, tangan Allah, Allah berlari, Allah turun dan sebagainya, maka ianya perlu disesuaikan dengan konteks ayat. Ianya adalah bahasa kiasan, bukan bahasa literal ataupun muhkamat. Ada satu ayat tu Allah Ta'ala sebut nasullah fanasiyahu, mereka melupakan Allah, lalu Allah pun melupakan mereka. Jadi bolehkah kita kata kita nak kena sabit sifat lupa tu kepada Allah? Kan? Sebab dia orang kata apa je yang Allah sifatkan diri dia dalam Al-Quran, kita wajib sifatkan. Allah kata dia ada tangan, kita wajib kata dia ada tangan. Allah kata ada kaki, ada kaki. Habis tu ni fanasiyahu, Allah melupakan mereka. Adakah wajib kita menisbahkan Allah ni maha pelupa? kan salah tu. Jadi Allah melupakan mereka adalah bahasa kiasan. Oh, dia orang lupa aku, tak apalah, aku melupakan dia orang. Bukan Allah ni bersifat maha pelupa, walaupun menggunakan perkataan nasia. Nasia apa maksudnya lupa? Forgetfulness, lupa, unaware, tak ingat apa dah. Dia terkeluar daripada memori. Kalau itu dinisbahkan kepada Allah, boleh jatuh murtad. Tapi Allah sendiri kata dia lupa. Jadi macam mana kita nak faham? Lalu tu kena ada guru yang menjelaskan. Guru akan menjelaskan lupa di sini bukan lupa yang kita faham pada makhluk ni. Tetapi lupa di sini ialah mereka melupakan Allah, lalu Allah pun tidak lagi mempedulikan mereka. Allah pun tinggalkan mereka. Biarlah apa kau buat lah, nanti dekat akhirat kita lupa. Macam tu lah lebih kurang. Bukan lupa, tapi perkataan tu lupa. Perkataan yang digunakan lupa. Siapa dia buat macam tangan? Perkataan guna tangan. Tapi yang Allah nak maksudkan pertolongan, bantuan, kuasa, kekuasaan, kontrol, kan? Penguasaan dan sebagainya. Jadi begitulah. Nak faham Al-Quran, tak boleh terus direct translation. Tak boleh tengok kat terjemahan terus kita setengah-setengah surah. Saya pergi masa sekolah lalu, dia orang berkumpul baca Quran, lepas tu buka terjemahan, dia pilih surah, awak hurai ayat ni. Dia hurai macam tu kan. Saya dah jadi takut dulu dalam majlis tu. Mana boleh hurai macam tu? Kena ada guru buka tafsir dan sebagainya. Kalau hurai-hurai macam tu, dia akan guna kepala otak dia lah. Dia akan guna apa perbahasan yang dia sendiri tak faham. Dalam satu hadis Nabi kata, sesiapa yang menafsirkan Al-Quran, sesiapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran bi ghairi ilmi, tanpa dia mempunyai ilmu, maka sekiranya tafsirannya itu betul, faqad akhta, dia tetap berdosa. Walaupun tafsiran dia betul, tapi tetap berdosa. Maka ulama huraikan hadis itu. Ulama kata kenapa berdosa? Sebab dia take chance. Maknanya dia betul tu kebetulan betul, bukan kerana dia berilmu. Kalau dia tafsir 10 ayat, 5 betul, 5 salah, 5 yang betul tu kebetulan betul, bukan sebab dia pandai, bukan sebab dia berilmu. 5 yang salah ni memang salah lah. Jadi 5 yang betul tu pun dikategorikan salah, dia tetap berdosa. Dia tafsiran dia betul tapi dia berdosa kerana dia menafsir tanpa ilmu. Jadi hati-hati. Sedangkan dalam satu ayat yang lain, dalam satu hadis yang lain, dalam satu hadis Nabi beritahu, siapa yang berilmu lalu dia berisytihad menafsirkan sesuatu ataupun mengeluarkan pendapat, sekiranya dia salah, dia mendapat 1 pahala di sisi Allah. Dan sesiapa yang betul akan mendapat 2 pahala di sisi Allah. Itu untuk orang yang berilmu. Macam ulama ada khilaf. Ulama A kata begini, ulama B kata begini. Nanti di akhirat Allah kata ulama B ni betul, ulama A ni siksa tak? Dia dapat 1 pahala. Ulama B dapat 2 pahala. Berbeza dengan orang jahil. Orang jahil berkumpul ramai, kita tafsir 10 ayat, 9 ayat tu tafsir betul, 1 salah, semua berdosa. Semua berdosa. Berdosa bukan sebab kau tafsir betul salah, berdosa sebab kau ni jahil. Kau bukan golongan ulama, kau tak pergi belajar, nahwu, saraf, hafal ini, hafal madah ini, hafal madah itu, sehingga dapat memahaminya dengan betul. Jadi kena faham betul-betul. Kejahilan itu jenayah, dan keadiman itu adalah satu kemuliaan daripada Allah. Bahkan kalau tersilap ketika alim pun dimaafkan oleh Allah. Kalau dia dah usaha untuk belajar pun tersilap, tersalah juga, Allah maafkan. Tapi kalau dia tersilap dalam keadaan dia jahil, memang kena. Macam kita dah belajar Quran ni, dah betulkan tajwid, makhraj 10 tahun dah kita betulkan, lepas tu pasti silap juga, Allah tak akan maafkan. Sebab Allah tengok 10 tahun usaha kau nak belajar ni,
Daripada orang yang tak belajar langsung, dia baca semua tukang anggap baca tak betul, berdosa lah dia. Sebab dia tak ada usaha untuk belajar. Dia baca juga, tak baca juga. Tak, dia cari guru, baca ulang sehingga dia pandai. Baik, seperti